ke Dewan ini. Soalan saya soalan 3. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau di atas persoalan yang diutarakan. Sebagaimana kita semua sedia maklum, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa hutan terletak di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri. Namun pihak Kerajaan Persekutuan masih memainkan peranan dari segi menyelaraskan kuasa-kuasa tersebut dan juga memastikan kita dapat memenuhi komitmen-komitmen yang kita buat di peringkat antarabangsa, aspek penyelidikan, latihan dan sebagainya. Dan antara usaha yang dibuat di peringkat Kerajaan Persekutuan sejak tahun 2019, kita telah menyediakan insentif kewangan ecological fiscal transfer yang diberi kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk melindungi kawasan hutan perlindungan, hutan tadahan air dan juga supaya dapat menambah kawasan perlindungan dan hutan simpan kekal yang baharu. Sejumlah kira-kira 90,000 hektar kawasan perlindungan daratan telah diwartakan sebagai sanctuary sebagai hutan simpan kekal dan sanctuary hidupan liar di Kedah, Perak, Selangor, Terengganu dan Negeri Sembilan. Bagi tempoh yang ini telah berlaku selepas EFT telah diperkenalkan. Ia dimulakan dengan RM60 juta setahun pada tahun 2019, kemudian RM70 juta pada 2021 dan 2022 dan naik di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada RM150 juta untuk tahun lepas dan RM200 juta pada tahun ini. Jumlah EFT yang telah diagihkan adalah sebanyak RM550 juta. Kedua, Kerajaan Persekutuan telah meminda Akta Perhutanan Negara pada tahun 2022 dan untuk menjadi satu contoh kepada kerajaan-kerajaan negeri supaya dapat meminda perundangan dan enactment mereka. Dan ia telah diwartakan pada September 2022 di mana selepas ini sebarang pewartaan keluar hutan simpan kekal perlu melalui proses pendengaran awam dan juga penggantian dan pewartaan serentak. Ini untuk memastikan sekiranya ada HSK yang diwarta keluar maka akan terus diganti oleh pihak kerajaan negeri. Seterusnya, kita juga telah mempergiatkan usaha ke arah mewartakan HSK, kawasan perlindungan dan juga pewartaan kawasan cadangan HSK khususnya yang terletak di dalam Central Forest Pine dengan izin. Ini melibatkan pewartaan kawasan cadangan hutan simpan kekal dalam kawasan Central Forest Pine yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan juga mesyuarat Majlis Tanah Negara yang ke-81. Seterusnya, kerajaan juga telah melaksanakan moratorium bagi menghentikan perluasan ladang hutan dalam hutan simpan kekal yang juga dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-81. Dan terakhir, pembangunan dan pengoperasian inisiatif di bawah instrumen kerangka kewangan REDD Plus menerusi agensi Malaysia Forest Fund ataupun MFF iaitu Forest Conservation Certificate dan pembangunan Forest Carbon Offset bagi meningkatkan kerjasama dan sumbangan daripada pihak swasta termasuk soal membangun sistem pasaran kredit karbon bagi untuk melindungi hutan. Terima kasih. Baik, saya jemput Balik Pulau. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri di atas jawapan yang komprehensif tadi. Kita tahu saban hari kita mendapat berita bahawa banyak binatang liar yang dilanggar kenderaan dan dibunuh. Ini menunjukkan terdapat human-animal conflict dalam negara kita. Contohnya Julai 2024, seekor harimau Melaya telah dilanggar di Tapah. Dan NGO RIMA menyatakan bahawa 10 ekor harimau Melaya telah pun kita kehilangan 10 ekor harimau Melaya dalam tempoh setahun daripada jumlah yang 150 ekor di Malaysia. Pada tahun 1950-an kita 3,000 ekor harimau Melaya. Jadi ini menunjukkan bahawa ada human-animal conflict. Juga tapir baru ni dilanggar di Jempol dan Gajah dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya, adakah kementerian begitu serius saya nampak untuk dalam usaha untuk kita memelihara hutan simpanan kekal dan menghalang mana-mana negeri untuk digazet Forest Reserve ataupun HSK
Dan sebaliknya kita ada usaha untuk menambah atau mengganti hutan simpanan yang hilang. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Sememangnya isu konflik manusia dan hidupan liar ini semakin menjadi-jadi, terutamanya apabila berlakunya kemusnahan kepada habitat hidupan liar. Jadi sudah tentu bila mereka kehilangan habitat dan juga mungkin kekurangan bahan makanan. Misalnya bagi harimau Malaya, antara masalah yang berlaku ialah kekurangan prey animal dengan izin, dan ini termasuk penyakit yang melanda babi hutan dan sebagainya. Jadi ini menekan mereka untuk keluar daripada kawasan tempat tinggal sedia ada. Jadi atas dasar itu, Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama Perhilitan, kita telah pun mengambil langkah-langkah yang menerusi inisiatif yang dipanggil Community Rangers ataupun Ranger Community, yang bermula dengan 1,000 orang, 1,500 dan sekarang 1,920. 500 ada di Sabah Sarawak, yang selebihnya di Semenanjung, dan mereka ini terdiri daripada yang paling besar komponen ialah orang asli yang sangat mahir dan biasa dengan berurusan dengan hidupan liar. Seterusnya komuniti setempat dan juga veteran Angkatan Tentera dan PDRM. Jadi ini kita lihat telah berjaya bersama-sama juga dengan operasi bersepadu khazanah OBK yang dibuat dengan pihak berkuasa lain termasuk PDRM dan NGO di seluruh negara. Kita dapat mengurangkan tekanan poachers yang ada. Dan antara tahun 2021 sehingga 20 Julai 2024, 431 warga negara kita telah ditangkap dan 91 warga negara asing juga ditangkap, dan sitaan berjumlah lebih 150 juta ringgit. Jadi kita mengambil maklum tentang cadangan untuk menambah. Jadi sebab itu bagi kita EFT, kita bagi wang kepada kerajaan negeri itu, dan peningkatan yang sangat ketara dari tahun ke tahun, itu antara inisiatif yang kita ambil. Sememangnya kita tahu di bawah perundangan sebagaimana saya sebut, ia terletak di bawah kuasa kerajaan negeri, tetapi kita percaya dengan inisiatif juga seperti pindaan rang undang-undang pindaan Akta Perhutanan yang mana mewajibkan pendengaran public inquiry dan juga pewartaan serta-merta hutan yang apabila dikeluarkan, ini akan membantu mengurangkan tekanan kepada habitat tersebut. Sila Kuala Kerai. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya meneliti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan insentif keuangan EFT kepada negeri-negeri tadi. Cuma saya ingin bertanya sejauh manakah komitmen suntikan dana daripada sektor awam dan swasta melalui kerjasama frame bagi perancakan inisiatif pemulihan hutan simpan serta program-program meningkatkan kesedaran. Adakah kerajaan bercadang untuk menambah baik instrumen sijil konservasi hutan FCC yang dilancarkan sejak Mei lalu untuk menggalakkan penyertaan lebih banyak syarikat korporat bagi membiayai dan menyumbang ke arah usaha konservasi dan pengurusan hutan? Dan pada masa yang sama, apakah langkah yang diambil untuk mempergiat program pemulihan semula hutan simpan, terutama membabitkan kawasan hutan simpan yang sebelum ini dijadikan kebun sayu syar haram selepas operasi pemulihan bersepadu jalankan? Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Sila Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai di atas persoalan yang telah dibangkitkan. Kita sememangnya melihat bahawa sekarang wujud minat yang sangat mendalam untuk kita mencari sumber, bukan hanya daripada pihak kerajaan secara tradisinya, tetapi juga daripada pihak swasta untuk kita memelihara hutan-hutan yang ada. Sebelum ini kita ada kerangka REDD+, tetapi kerangka REDD+ ini tidak berkembang begitu pesat. Ia satu instrumen antarabangsa. Jadi sekarang kita menerusi Malaysia Forest Fund, kita membangunkan FCC, sijil FCC dan juga Forest Carbon Offset FCO, dan kita juga melihat kepada minat yang begitu tinggi kepada carbon offsetting, pasaran karbon, yang mana syarikat-syarikat ataupun pihak-pihak yang mengeluarkan karbon yang tinggi akan memerlukan nature based solution, penyelesaian secara semula jadi, termasuk hutan yang dipulihkan. Tetapi ia tidak semudah itu. Dia memerlukan masa untuk kita laksanakan dengan baik.
dan kita juga tahu bahawa wujud kebimbangan greenwashing sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik, iaitu bahawa ini hanyalah pendekatan PR semata-mata dan bukannya inisiatif ikhlas untuk memperbaiki hutan yang ada. Jadi ini kalau kita juga berpeluang kerana kita ada Bursa Carbon Exchange BCX yang didagangkan di situ kredit-kredit karbon bukan hanya di peringkat antarabangsa dan di negara kita sendiri, dan kita menjurus untuk membangunkan dasar pasaran karbon kebangsaan dan satu common framework bagi negara-negara ASEAN, sebab kita rasa dengan itu ada saiz yang lebih besar untuk kita lihat cara memelihara hutan ini secara lestari. Terima kasih.